Assalamualaikum dan salam Sarawak. Kusayang bersama saya Mariam Zanariah Ibrahim. Berita utama untuk edisi malam ini. Projek Hospital Putrajaya HPJ telah mencapai kemajuan sebanyak 51% dan dijaga siap sepenuhnya pada 25 November 2024. Menurut Timbalan Menteri Kesihatan Lukanisman Awang Sauni, projek tersebut kini di bawah tanggungjawab kontraktor penyelamat Black Fox Engineering Sendirian Berhad di mana mereka berjaya mencapai kemajuan fizikal sebanyak 25.78% setakat 30 Disember 2022 semenjak mengambil alih pelaksanaannya. Progres yang kita telah ditaklimatkan sebentar tadi adalah tahap projek terkini adalah pada tahap 51% siap, dan juga bagi kontraktor penyelamat mereka telah mencapai kemajuan fizikal yang sebenar sehingga 30 Disember adalah pada tahap 25.78%. Dan ini adalah merupakan satu perkembangan yang positif di mana projek ini agak ke depan siap dalam tempoh lebih kurang hampir 1 bulan awal dalam pada status yang telah ditaklimatkan. Ini adalah merupakan salah satu tanggungjawab besar pihak JKR dan juga pihak kontraktor untuk memastikan projek ini benar-benar akan siap, dan juga projek ini telah dijangka siap pada 25 November 2024. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mengadakan lawatan ke tapak projek HPJ di Kuching pada Ahad. Lukanisman menjelaskan pihak kontraktor yang dipilih telah memberikan taklimat kepadanya bahawa kerja-kerja akan dipercepatkan dalam tempoh beberapa bulan akan datang. Ujarnya, kerja-kerja pemasangan mekanikal dan elektrikal akan bermula dalam tempoh sebulan atau 2 setelah adanya barang-barang yang berkaitan. Tambahnya, projek sakit sebegini selalunya berhadapan dengan masalah tenaga kerja, namun pihak kontraktor memaklumkan mereka mempunyai kekuatan yang mencukupi. Dan seperti projek-projek pembangunan yang lain yang melibatkan construction di seluruh Malaysia, terutama sekali di Sarawak, projek sakit sebegini kadang-kadang berdepan dengan tenaga kerja. Alhamdulillah, pihak kontraktor telah memaklumkan mereka mempunyai gerak kerja yang mencukupi untuk mendapatkan gabungan tenaga-tenaga kerja daripada tempatan, warga asing dan juga rakan kita di Semenanjung Malaysia. Dan sudah pasti tenaga kerja ini akan bertambah dengan beban-beban kerja yang lebih banyak selepas ini. Dalam pada itu, Lukanisman berharap agar projek ini siap dalam tempoh yang ditetapkan serta tidak menghadapi sebarang perkara yang tidak diingini. Berita selanjutnya, Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak KPWK akan terus komited dalam memastikan warga berpendapatan rendah di seluruh Sarawak diberi bantuan dalam bentuk kewangan dan makanan. Dalam hal ini, Menterinya Datuk Seri Fatimah Abdullah memuji usaha Persatuan Sarawak Tong Sim Siang Teng kerana telah banyak menjalankan program amal dalam tempoh 55 tahun lalu untuk membantu bagi memberi sumbangan kepada kumpulan rentan. Katanya ia satu perkara yang boleh dibanggakan apabila ada pihak yang bermurah hati tampil untuk menderma. Saya ingin ucapkan tahniah kepada Sarawak Tong Sim Siang Teng kerana sekali lagi mereka dapat memberi sumbangan kepada kumpulan yang rentan, dan yang sangat saya kagumi ialah bila saya lihat penerima yang akan menerima sumbangan pada pagi ini, mereka adalah terdiri daripada yang berbagai bangsa. Bukan sahaja orang Cina yang akan meraihkan Tahun Baru Cina, tetapi dalam kalangan yang menerima hari ini saya dapat melihat ada orang Melayu, ada orang India, ada orang Iban. Jadi maknanya mereka memberi bantuan tidak mengira bangsa, tidak mengira agama, asalkan mereka ini adalah kumpulan yang rentan. Beliau berkata demikian dalam program Chinese New Year 2023 Food Aid Program di Temple Premise of Sarawak Tong Sim Siang Teng, Kuching pada Ahad. Sementara itu, ujarnya kerajaan Sarawak sangat menitik beratkan pendidikan kepada anak muda yang berasal daripada keluarga berpendapatan rendah. Selain daripada itu, bantuan pendidikan. They also provide educational aid yang sangat penting bagi kita, bagi orang Cina, bagi kaum-kaum lain juga. Dan kerajaan negeri sangat menitikkan pendidikan because it is through education
that we can change the life of a person. So ini juga satu perkara yang sangat baik yang dilakukan oleh persatuan ini, iaitu membantu dari segi pendidikannya. Dalam program yang sama, Datuk Seri Fatimah turut merasmikan pembukaan kedai bank makanan yang akan memberi manfaat kepada orang ramai. Katanya melalui kedai bank makanan ini, bantuan akan diberikan kepada golongan yang memerlukan bukan sahaja di Kuching, malah di tempat lain. So ini adalah khidmat the services that we provide from the government and then from associations, and together if we work together, this will ensure that there will be no one, tidak ada rakyat kita yang miskin, yang terpinggir daripada menerima bantuan. Beralih ke perkembangan di Baut, dengan Kerajaan Sarawak menyalurkan outright grant sebanyak RM1.995 juta untuk melaksanakan projek khas di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Opar pada tahun ini. Majlis penyampaian pemberian terus dana berkenaan telah disempurnakan oleh Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak Datuk Roland Sagah Wiin di Balai Raya Kampung Setinggang Baut pada Sabtu. Antara para penerima cek adalah terdiri daripada Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kampung Tembawang Baru, Kampung Sepadah, Kampung Setinggang, Kampung Pidilam, Kampung Tembawang Sao, Kampung Jugan, Kampung Setu Muda, Kampung Rumih, Kampung Opar, Kampung Bitokan 2, Kampung Selampit 2 dan Kampung Bitokan. Manakala penerima lain pula adalah Biro Wanita Kampung Bitokan 2, Persatuan Alumni Sekolah Menengah Kebangsaan dan Kelab Sukan dan Rekreasi Kampung Selampit. Berucap ringkas dalam majlis itu, Datuk Roland Sagah memberitahu Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Bang Openg sentiasa berusaha menambah pendapatan negeri ini melalui hasil pelaburan selain cukai jualan minyak dan gas. Katanya hasil pendapatan tersebut telah disalurkan kepada rakyat Sarawak melalui pembangunan infrastruktur dan pembangunan sosial. Manakala Kenyalang Park kembali meriah dengan aktiviti Bazar Tahun Baru Cina CNY yang menampilkan gerai-gerai dari pelbagai bangsa dan agama serta pelbagai makanan tempatan. Menurut Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS Datuk Wee Hong Seng, bilangan peniaga telah meningkat berbanding tahun lepas. It is a platform not only for our shop owners here to do business, but also for outsider. So in actual fact, when you compare, there are more outsider than the shop owners here. Okay, so this is a way to create on the recovering of the economy after the pandemic. So I think these are the opportunity that are created for our Sarawakian into a platform to assist them to have extra income. So I hope that we have more, so that we have be able to assist in recovering the economy. Datuk Wee dalam pada itu berharap agar bazar seperti ini diadakan dari semasa ke semasa supaya para peniaga dapat mempamerkan produk tempatan. Pesta perayaan di Kenyalang Park ini menampilkan 225 gerai termasuk kedai sedia ada dan akan berlangsung selama 16 hari sehingga 21 Januari ini. Sementara itu, Persatuan Penyelidik dan Pembangunan Singai Sarawak REDIMS akan meraihkan sambutan ulang tahun penubuhannya yang ke-25 pada 13 hingga 15 Januari ini di pusat REDIMS bertemakan Raan Suwak Rami. Presidennya Datuk Peter Nansian Ngusi berkata sambutan itu termasuk acara 3 dalam 1, iaitu perasmian pembukaan Kampung Budaya Bidayuh BCV, Gawai Bani REDIMS, upacara pemberkatan serta diselitkan juga pelancaran buku ulang tahun REDIMS yang memaparkan perjalanannya dalam pembangunan komuniti selama 25 tahun. Ketiga-tiga acara berkenaan dijangka disempurnakan oleh Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Bang Openg pada 14 Januari ini. Datuk Peter memaklumkan perkara tersebut dalam satu sidang media di Baut pada Sabtu. Jelasnya lagi terdapat aktiviti lain yang turut dijalankan sepanjang 3 hari sambutan itu, iaitu pameran, gerai-gerai makanan serta rumah terbuka di Rumah Panjang. Sekian edisi malam bersama saya Mariam Zanaria. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #Menyebar Fakta, Salam UKAS.